Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi hari ni kita nak tengok tajuk dalam unit 5 iaitu tajuk wang. Tetapi kita nak tengok satu subtopik saja. Kita akan tengok standard kandungan 5.1 iaitu penyelesaian masalah melibatkan wang dan menyelesaikan masalah melibatkan rebat dan diskaun sahaja. Jadi apa yang murid akan dapat di akhir pembelajaran ini dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan diskaun dan rebat. Baik, sebelum kita nak mulakan tengok contoh-contoh soalan, kita kena tahu dululah perbezaan maksud diskaun dengan rebat. Jadi diskaun dengan rebat ni secara asasnya dia adalah pengurangan harga. Bila kita beli barang, sesuatu tempat ataupun kedai dia akan bagi diskaun ataupun bagi rebat. Dua ni adalah pengurangan harga asal. Okey, maksudnya harga asal dia RM50, dia akan kurangkan jadi RM25 macam itulah. Tapi apa bezanya antara dua ni? Kalau diskaun, nama dia adalah potongan harga daripada harga asal. Kalau rebat, dia cakap potongan daripada sejumlah bayaran ataupun mulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Jadi apa bezanya? Kalau diskaun, kita tahu harga barang kita tu kurang sebelum kita beli. Maksudnya kita boleh kira. Kalau dapat diskaun banyak ni yang kita akan bayar. Tapi rebat, awak kena bayar dulu. Kita sebagai orang yang pembeli ni kena bayar dulu, barulah kita dapat potongan harga ataupun pemulangan wang lain. Ataupun dalam erti kata yang lain, selalunya shopping kompleks ni dia akan bagi kupon ataupun voucher. Voucher atau kupon tu kita boleh sebut sebagai rebat lah. Contoh-contoh rebat. Jadi dekat sini kita boleh tengok diskaun maksudnya adalah harga yang kita tahu sebelum kita beli. Rebat, bayar dulu, tahu jumlah, barulah kita tahu berapa banyak potongan sebenarnya kita dapat. Jadi itu beza dia ya. Okey, untuk video pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menggunakan contoh soalan di dalam buku teks iaitu di muka surat 78 yang bertajuk latih diri. Jadi dekat sini kita nak imbas sikit. Soalan diskaun dengan rebat ni dia banyak melibatkan nombor peratus. Jadi ingat peratus dengan nombor bulat tak boleh melakukan operasi. Jadi kalau keluar soalan macam ni, diskaun 30% daripada 540, saya nak tanya yang mana jalan kerja yang sebenar? Yang sebelah kiri 30 darab 540 dapat jawapan 16,200 ke ataupun sebelah kanan? 30% darab 540 sama dengan 162. Agak-agak yang mana satu? Jadi sebenarnya yang sebelah kanan adalah jalan kerja yang sebenar ya. Peratus mesti kena tukar kepada pecahan per 100 dulu sebelum kita buat apa-apa operasi. Ingat, peratus tu sendiri nama dia adalah pecahan per 100. Jadi dia tak boleh buat operasi. Dia kena tukar kepada pecahan per 100 dulu barulah dia boleh buat operasi. Iaitu operasi apa dengan nombor bulat ni? Operasi darab. Okey, soalan yang pertama kita akan tengok soalan dalam buku teks latih diri muka surat 78. Soalan A, soalan ini melibatkan tajuk diskaun. Akmal mendapat diskaun sebanyak 10% apabila dia membeli seekor kambing yang berharga RM960. Berapakah wang yang dapat dijimatkan? Jadi kita tengok ada dua nombor di situ. Satu nombor peratus iaitu 10%. Satu lagi nilai wang ataupun nombor bulat. Jadi saya akan bahagikan kepada 4 bahagian untuk menyelesaikan soalan ni. Yang pertama kita keluarkan dulu maklumat. Jadi Akmal ni dia nak beli seekor kambing. Okey, harga asal kambing ni 960. Okey, peratus harga asal mestilah 100%. Harga asal 960. Tapi peratus dia mesti 100%. Sebab memang itu harga dia. Jadi Akmal ni dapat diskaun 10%. Okey. Yang kedua, kita nak kena tahulah, okey, kalaulah dia dah bagi diskaun 10%, berapa peratus harga selepas diskaun? Saya tanya peratus dulu ya, berapa peratus harga selepas diskaun? Jadi apa kita nak buat kat sini? Peratus harga asal, saya dah tulis, harga asal 100%. Diskaun bermaksud kurang. Ingat ya, diskaun bermaksud kurang. Jadi kurang 10%. Apa nak buat? Kita akan tolakkan 10% tolak dengan 100% tolak dengan 10, kita akan dapat 90%. 90% itulah peratus harga selepas diskaun. Okey, yang ketiga, apa nak buat?
Okay, bila dah dapat peratus harga selepas diskaun, jadi kita kena tahulah, oh peratus dia 90%, tapi harga dia berapa? Jadi yang kita nak kena kira, ingat imbas tadi, peratus harga selepas diskaun kena darab dengan harga asal. Jadi peratus dia 90%, saya terus tukarkan kepada pecahan per 100, terus dapat 90 per 100, darabkan dengan 960. Jadi di sini saya menggunakan konsep potong-potong sahaja. Nampak ada sifar tu, atas dan bawah, potong, atas, bawah, atas dekat 90 dengan bawah dekat 10. Jadi bawah tu dah jadi tinggal satu dekat situ. Jadi bila tinggal satu tu, cantiklah, kita tak payah buat apa-apa. Kita hanya perlu darabkan sahaja. 9 darab 96, kita akan terus dapat jawapan RM 864. Okey, inilah harga yang Akmal kena bayar sebenarnya. Selepas dapat diskaun, Akmal kena bayar 864 sahaja. Tetapi soalan dia tanya wang yang dapat dijimatkan. Maksudnya sepatutnya Akmal ni dia bayar 960, tapi dia dapat diskaun 10%. Jadi harga yang dia kena bayar akhirnya selepas diskaun dia kena bayar RM864 sahaja. Jadi berapa yang dia dapat jimatkan, maksudnya kita kena tolak harga asal tolak dengan harga selepas diskaun. Makanya RM960 tolak dengan RM864, kita dapat RM96. Okay, jelas di situ ya, ada 4 bahagian di sini. Okey. Soalan seterusnya, soalan B di muka surat yang sama. Dalam satu promosi, sebuah lukisan minyak berharga RM10,490 telah dijual dengan diskaun 20%. Cari harga jual lukisan itu selepas diskaun. Okay, perkataan di situ harga jual lukisan selepas diskaun. Jadi saya akan bahagikan kepada 3 bahagian sahaja. Bahagian terakhir nanti akan ada sedikit nota sahaja. Okay, yang pertama, keluarkan maklumat dulu. Okay, ada satu lukisan, dia kata harga asal dia RM10,490. Jadi peratus harga asal, ingat ya, 100%. Dia dapat diskaun 20%, makanya itu adalah pengurangan. Diskaun kurang, diskaun kurang. Okey, yang kedua, berapa peratus harga selepas diskaun? Macam tadi saya buat apa? Saya tolakkan sahaja kan. 10% tolak dengan 20%, 100% tolak dengan 20%, kita akan dapat 80%. 80% tu yang kita nak kena tahu berapa harga dia dalam bentuk nilai wang. Jadi 80% tu adalah harga jual selepas diskaun. Okey, jadi harga jual selepas diskaun dia mesti kurang daripada harga asal. Itu sebab kita tolak peratus dekat sini siap-siap. Tak payah cari dulu 20% ni berapa, tak payah. Dia memang 80% tu lah harga yang dia kena bayar selepas diskaun. Jadi kita terus tukarkan kepada pecahan per 100, kita boleh potong-potong sifar atas dan bawah. Atas potong, bawah potong, atas potong, bawah pun potong. Jadi bawah dah jadi 1, bila dah jadi 1, settle. Selesai, hanya patut darab sahaja. So kita darabkan 8 darab dengan RM1,049. Kemudian kita akan dapat jawapan RM8,392. Tengok, harga asal adalah RM10,490. Harga jual selepas diskaun kita dapat RM8,392. Tak perlu susah-susah cari diskaun punya harga, tidak perlu. Kita tolakkan saja 100 tolak dengan 20, 80% tu sahaja yang kita cari nilai dia. Okey. Jadi, harga diskaun, harga selepas diskaun adalah kurang daripada harga asal ya. Dia harga selepas diskaun ni yang 80%. Diskaun adalah 20%. Kalau soalan tanya tentang diskaun sahaja, awak kena kira lah. Tapi kebanyakan soalan dia tanya harga selepas diskaun. Jadi kita tolakkan saja peratus dia. Lepas tu kira cara macam buat konsep daripada darab. Pecahan darab dengan satu nombor bulat. Okey, kita terus tengok kepada soalan D dulu. Sebab soalan D ni masih lagi soalan diskaun. Okay, rajah di sebelah menunjukkan harga sebuah penapis air dan sebuah ketuhar. Reka mempunyai 3,121. Dia membeli dua barang dengan potongan harga 25%. Berapakah baki wangnya? Okey, soalan D sama macam soalan A. Dia bukan tanya harga selepas diskaun. Dia tanya berapa baki duit selepas dia dah bayar.
So kita kena ada 4 benda yang kita kena buat. Pertama, duit reka dia ada RM3,121. Potongan harga dia kata diskaun bila dia beli 2 barang ni mesti dapat 25%. Jadi kita kena kira lah barang yang dia beli tu berapa sebenarnya harga dia. Jadi jumlah barang yang dia beli dia kata dia dapat RM4,000. So jumlah maksudnya operasi tambah lah. So ketuhar tambah penapis dapat RM4,000. Jadi kalau tengok duit reka dia tak boleh pun nak bayar barang ni. So tapi reka dia tahu saya dapat diskaun lah. Jadi berapa peratus harga selepas diskaun? Ingat jumlah barang yang RM4,000 ni adalah 100% kan. Jadi harga asal 100%, dia dapat diskaun 25%, makanya peratus harga selepas diskaun adalah 75%. Jadi kita nak tahu nilai 75% tu berapa. Itu adalah langkah yang ketiga, harga selepas diskaun. Kita buat macam pecahan darab dengan nombor bulat, 75/100 darab dengan 4,000. Kenapa darab dengan 4,000? Sebab itu adalah barang yang dia beli. Jumlah barang yang dia beli. Lepas tu kita potong sifar, atas, bawah. Jadi bawah dah jadi 1. Settle, kita boleh darab dia terus, 75 darab dengan 40. Kita akan dapat RM3,000. Okey, jadi selepas diskaun, kita dapat tahu, harga dia jadi RM3,000 lah. Makanya kita tahu, Rika mampu untuk beli 2 barang ni sebab duit dia RM3,121. Tapi dia tanya, baki wang. Berapa baki wang Rika? Bila sebut perkataan baki, kena ingat dia sama macam tolak. Jadi kita kena tolak, dapat jawapan RM121. Okey, untuk seterusnya ini adalah soalan yang berkaitan dengan rebat. Jadi kita tengok soalan C, muka surat yang sama. Rajah di bawah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Dia bagi satu bil, kita kaji dulu. Dekat bil ni ada nama syarikat, kemudian ada senarai barang yang dibeli, kemudian ada harga untuk beberapa kuantiti tapi tidak lengkap di situ. Kemudian ada bilangan barang yang dibeli dan juga nombor item. Kemudian kita ada jumlah keseluruhan dan juga masa dan waktu barang yang dibeli. Okey, soalan nombor 1. Hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Daim. Daim ni ada seorang, dia beli barang-barang ni. Jadi keluarkan maklumat dulu. Jumlah maksudnya operasi tambah. Jadi kita kena cat biru laut tambah dengan cat hijau muda tambah dengan cat merah jambu. Tapi kena tengok berapa harga untuk setiap cat. Sebab setiap cat ni dia bukan beli satu, dia beli banyak. Macam cat biru laut dia beli 4. Hijau muda dia beli 2. Merah jambu dia beli 5. Dan dekat situ dia memang tulis dah kena buat operasi darab. Jadi kita kena kira lah. Cat biru laut 75 darab 4 dapat RM300. Hijau muda 120 darab dengan 2 kita dapat RM240. Merah jambu 138 darab dengan 5 kita dapat RM690. Kemudian kita tengok jumlah harga dia. Kalau kita nak tengok jumlah harga, tambahkan je lah 300 tambah 240 tambah 690 kita akan dapat 1230. So untuk soalan ribat dia mesti ada jumlah harga macam ni. Sebab ribat dia selalunya kena ingat ribat kena bayar dulu baru kita tahu ribat dia berapa. Jadi dia memang akan ada soalan tanya jumlah harga. Kemudian soalan yang kedua dia tanya ribat RM100 diberikan untuk setiap pembelian melebihi 100 ke atas. Berapakah jumlah ribat yang diterima? So kat sini kena fokus sikit, tengok betul-betul. Yang pertama, setiap 100 harga barang, dia dapat rebat RM10. Okey, jadi yang kedua, berapa kali Daim dapat beli lebih daripada 100? Kita kena kira lah. Daim dia beli tadi barang-barang dia semua sekali RM1,230. Apa yang kita kena buat? Kita kena bahagikan. RM1,230 bahagi dengan RM100. Jadi yang ni nombor istimewa ni, 100 nombor istimewa. Maka gerakkan sahaja titik perpuluhan, kita akan dapat 12.30. Okey, 12.30 tu adalah satu nombor. Berapa kali? Ingat berapa kali? Jadi 12.30 bermaksud 12 baki 30. Ini bermakna 12 kali Daim dapat beli melebihi RM100. Jadi kalau 12 kali macam mana nak kira? Satu pembelian, ingat setiap kali dia beli RM100 harga barang, dia dapat RM10. Jadi jumlah rebat dia adalah 12 darab dengan 10 sama dengan 120.
Jadi itu sahaja video pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak semua faham. Terima kasih. Assalamualaikum.